أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh yang dipenuhi pelbagai nikmat dan yang berdekatan dengan mata-mata air yang mengalir, serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. Pada ketika itu dikatakan kepada mereka, dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan, maka makan dan minumlah kamu akan makanan dan minuman yang lazat dan baik kesudahannya. Demikianlah kami sebenarnya membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat syurga. Makanlah dan bersenang-senanglah kamu, wahai orang-orang yang engkau derhaka, sementara waktu hidup, kemudian kamu akan menghadapi bahaya, kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan amaran Allah, dan kepada orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka engkar dan tidak mengerjakannya. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah-perintah Allah dan larangannya, kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut. Maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman? Setelah kita baca dalam ayat-ayat yang terdahulu berkenaan dengan kisah-kisah hari kiamat yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka, yang kafir, yang melawan Allah, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan diseksa dengan azab yang sangat pedih. Mereka tidak boleh melepaskan diri mereka. Walaupun di atas dunia ini mereka bijak sangat, mereka cerdik sangat, macam-macam auta boleh buat. Di hari akhirat mereka tidak boleh menyelamatkan diri mereka, tak boleh nak buat rancangan tipu daya mereka. Maka ayat yang dibaca pada hari ini dimulakan dengan janji kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah beriman kepadanya. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang mengerjakan perintah, meninggalkan segala larangannya di besok hari, yakni di hari kiamat kelak. Fi zilalin, mereka berada di bawah naungan teduhan pokok-pokok dan istana-istana di dalam syurga. Mereka tidak dipancari oleh matahari yang panas, kerana dilindungi oleh pokok-pokok syurga yang menghijau, yang meneduhkan mereka. Mereka dinaungi oleh istana-istana yang indah di dalam syurga. Wa uyunin, dan mata-mata air yang banyak, yang menjadi minuman kepada mereka yang sangat menyedapkan. Mata air daripada buah-buahan
air biasa, susu madu, minuman-minuman yang lazat yang dipancarkan oleh Allah menjadi sungai-sungai di dalam syurga. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan segala jenis buahan, mimma yashtahun, daripada apa yang mereka ingini. Semua buahan yang mereka ingini dalam syurga ada belaka, bahkan lebih lazat daripada buah-buahan yang ada di atas dunia. Rupa saja dengan rupa buah yang ada di atas dunia, tetapi rasanya lebih lazat daripada buah-buahan yang ada di atas dunia, yang tidak terperi lazatnya. Itulah nikmat yang Tuhan beri pada orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah. Kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu, sebagaimana dikatakan kepada orang-orang yang kafir, rasalah kamu azab di dalam neraka. Maka Tuhan kata kepada orang-orang yang bertakwa, setelah beriman mengerjakan amal yang saleh, makanlah kamu dan minumlah kamu dengan nikmat yang ada di dalam syurga ini. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, iaitulah yang percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikut ajarannya, berpegang dengan ajarannya, dan beramal dengan ajarannya. Tuhan beri nikmat yang tidak terhingga dan tidak terperi di dalam syurga. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Seterusnya Tuhan kata pula kepada orang-orang yang kafir, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celaka pada hari itu. Celaka di dalam neraka dengan seksa yang tidak terperi pada hari itu. Lil mukazzibin, bagi orang yang membohongi hari akhirat, di antaranya membohongi cerita-cerita dalam syurga. Bila kita beritahu nikmat dalam syurga ni tidak terperi, nikmatnya tak terhingga, dia tak percaya lagi. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka dan nerakalah pada hari itu bagi orang-orang yang membohongi, yang tidak percaya kepada nikmat syurga, yang menjadi sebahagian daripada cerita hari akhirat yang wajib kita beriman kepadanya. Dikatakan kepada mereka yang duduk dalam neraka, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah kamu dan nikmatilah kamu, wahai orang-orang yang kafir, yang tak percaya kepada nikmat syurga ni. Makanlah kamu, makanlah makan atas dunia ni. Nikmatlah nak nikmat atas dunia ni. Ikut nak kamu tak percaya sangat, sila. Tapi ingat di hari akhirat mu akan rasa pula. Daripada azab yang tidak berteri, yang diberi amaran oleh Allah Ta'ala. Yawma wailu yawma idzil lil mukadzibin. Diulangi lagi beberapa kali hak tula je. Mengapa Tuhan ulang hak tula beberapa kali wailu yawma idzil lil mukadzibin? Untuk menguatkan ayat ini. Celaka neraka pada hari itu bagi orang-orang yang membohongi hari akhirat, membohongi cerita benar yang ada dalam Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un, dan apabila dikatakan kepada mereka rokoklah kamu, mereka tidak mau rokok. Ulama tafsir mengatakan di antaranya Muqatil, ayat ini ditujukan kepada kaum Bani Thaqif. Kaum Bani Thaqif ialah penduduk Taif yang pernah merejam Nabi dan sahabatnya Zaid bin Harithah sehingga berdarah. Setelah Mekah di muka, mereka tak masuk Islam lagi. Mereka bergabung dengan Hawazin, menyerang Nabi SAW di Hunain, dan Allah Ta'ala binasakan mereka. Mereka balik berkubur di Taif. Nabi kepung mereka dengan bala tentera. Oleh kerana di Taif ni tanah dia subur,
Makanan mereka cukup, minuman mereka cukup. Nabi dan bala tentera Islam mengepung berbulan-bulan. Mereka tidak menyerah kalah. Akhirnya Nabi ajak sahabat berundur balik. Balik ke Madinah. Sahabat kata doa, wahai Rasulullah, nak tawan tak boleh. Nabi kata, Allahumma hdi Thaqif, Allahumma hdi Thaqif, Allahumma hdi Thaqif. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk pada Thaqif. Apabila kabilah-kabilah Arab yang lain menghantar rombongan menyerah kalah dan masuk Islam di hadapan Nabi SAW, kabilah Thaqif juga menghantar rombongan dia dan bersedia untuk masuk Islam. Tetapi mereka kata mereka tak boleh semayang, sebab adat mereka tak tunduk ke orang. Dalam semayang ni ada rokok. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Bila dikatakan kepada mereka rokok, semayang, la yarka'un, mereka tak mau rokok. Mereka kata kami tak boleh rokok. Jenis kami ni jenis yang hebat, nak tunjuk hebat dia. Kami tak boleh rokok pada orang, termasuklah tak boleh semayang. Nabi kata, mana ada, la khaira fi dinin laisa fihi ruku'un wala sujud, kata Rasulullah. Tidak ada kebaikan pada satu agama yang tidak ada rokok dan sujud. Agama kafir lain pun ada rokok sujud juga. Tiba-tiba mu tak mau rokok sujud ni pelik. Pasal apa? Mereka degil. Nabi kata tak boleh, kamu mesti semayang. Akhirnya mereka terima untuk rokok dan sujud. Ayat ini ditujukan kepada kedegilan mereka. Diriwayatkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru pada Imam Syafi'i, iaitulah Imam Mazhab Maliki, mengikut pendapat dia tidak boleh semayang tahiyatul masjid lepas semayang asar. Ini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan boleh semayang tahiyatul masjid lepas semayang asar. Imam Malik kata tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang yang sebabnya dahulu, sebabnya menyertai, boleh kita semayang. Semayang hajat tak boleh lepas asar. Semayang hajat tak boleh kerana hajat tu kemudian. Semayang mayat boleh lepas asar, tak jadi salah. Semayang hajat tak boleh lepas asar kerana hajat tu kemudian. Tahiyatul masjid boleh, kata Imam Syafi'i. Imam Malik kata tak boleh, kerana ada hadis yang melarang semayang lepas semayang asar. Mengikut pendapat Imam Malik, tak boleh semayang tahiyatul masjid lepas asar. Ini khilaf mazhab antara Syafi'i dengan Imam Malik. Malik ni guru Imam Syafi'i. Tiba-tiba pada satu hari Imam Malik masuk ke masjid Madinah. Lalu seorang budak kata, ya Syekh, qum farka'. Wahai Syekh, semayang dulu. Budak-budak. Dia tak kenal Imam Malik, Imam siapa dia. Ya Syekh, qum farka'. Imam Malik pergi bekah bangun semayang. Orang tanya dia pasal apa dia? Kan Syekh kata tak boleh semayang lepas semayang asar. Imam Malik kata, aku takut firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Bila Tuhan kata jangan rokok, jangan rokok. Dia tak mau rokok, aku takut kena ayat ni atas aku, kata Imam Malik. Walaupun mengikut pendapat ijtihad aku, bahawa semayang masjid tak ada lepas semayang asar. Ini kerana ini masalah ijtihad ulama-ulama mazhab. Semua mazhab ni betul belaka. Jangan kata mazhab ni salah, mazhab ni salah. Itu ijtihad. Mengikut mazhab Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lain daripada Imam Malik. Tok guru dia sendiri mengatakan dia boleh sembahyang tahiyatul masjid lepas asar. Imam Malik kata tak boleh. Bila budak dia kata, Imam Malik pergi bangun sembahyang. Takut ke budak? Bukan takut ke budak, takut ke ayat ni, kata Imam Malik. Budak suruh aku rokok, aku bangun rokok, kata Imam Malik. Nabi kata, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Sesiapa yang berijtihad dalam bab hukum agama, dia betul dapat 2 pahala. Siapa yang berijtihad, dia salah dapat 1 pahala. Betul dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Dengan syarat orang tu ahli ijtihad. Imam Malik ni ahli ijtihad, Imam Syafi'i juga ahli ijtihad. Terdapat kekhilafan di antara ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf juga
Antara Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i ada khilaf juga. Antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ada khilaf juga. Ini khilaf-khilaf ulama mazhab. Menunjukkan bagaimana ayat menyentuh para Imam Malik bin Anas. Sehingga dia sudah beristihad pun, berdengar ayat ni, pikah bangun semayang. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka dan neraka pada hari itu, pada hari ini, hari kiamat. Bagi orang-orang yang membohongi janji-janji Allah yang diberitahu dalam Quran, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun? Maka dengan mana percakapan selepasnya mereka nak percaya? Kalau tak percaya ke Quran, kitab mukjizat ini, tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak percaya pada apa lagi? Tuhan tanya. Kalau Quran kamu tak mau percaya, Nabi Muhammad kamu tak mau percaya, nak percaya ke apa? Ini soalan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menakutkan orang-orang yang beriman, tetapi orang yang tak beriman tak jadi apa pada dia, kerana tak dapat hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.